I don't know what you heard about me. Assalamualaikum dan hai kepada korang yang tengah tengok video ni. Hari ni aku nak cerita sikit pasal pengalaman aku pergi ke camp budak jahat. Okay, camp tu aku pergi pada akhir tahun. Tapi aku tak ingat waktu tahun berapa aku pergi camp tu dengan Apip dengan Adam masa tu. Tapi nak jadikan cerita kan, yang kelakarnya sebenarnya kita orang tak tahu pun yang tu camp budak jahat. Nak tahu sebab apa? Sebab cikgu kita orang cakap, waktu cikgu kita nak promote kat kita orang tu kan, cikgu cakap itu camp kepimpinan. Kita macam, oh okey lah camp kepimpinan kan, kita pergi lah. Lagi pun tak buat apa akhir tahun. Kita orang ambil borang, TCC kita orang bagi. So kita orang pergi lah. Okay, masa tiba hari kejadian, kita orang diminta untuk pergi ke satu tempat tu. Kita orang kena berkumpul kat situ. Aku dah lupa nama tempat tu. Okay, kita orang pun pergilah. Aku, Apip dengan Adam, kita sekali naik bapak Apip, kita orang sampai sekali lah. Lepas tu kita orang sampai paling awal masa tu. Tapi sebelum naik bas tu, kita orang ada kumpul kat satu tempat ni. Kita orang macam duduk lajak kat situ kan. Tapi yang peliknya kan, kenapa camp kepimpinan semua lelaki ke memang untuk lelaki je camp ni? Kita orang pun pelik kat situ. Lepas tu lelaki semua muka ganas-ganas masa tu. Best je masa tu, tiba-tiba kita orang jumpa lagi dua sini kita orang daripada sekolah, iaitu kita orang jumpa Adan dengan Rivaldo masa tu. Tapi yang peliknya, kan ni camp kepimpinan pengawas. Tapi macam mana boleh ada Adan dengan Rivaldo sedangkan diorang bukan pengawas? Okey, lepas semua dah kumpul tu, kita orang pun naiklah bas. Tapi yang terkejutnya masa naik bas tu, kita orang jumpa lagi dua sini kita orang. Kita jumpa Ikhwan dengan Adam. Diorang paling lambat masa tu. Lepas tu aku pun tanya Ikhwan, kau pun join ke camp ni? Time tu dia dah bagi tahu. Weh Zik, kau tahu tak sebenarnya ni camp budak jahat? Ni bukan camp pengawas. Lepas tu macam dah, terbaik lah cikgu. Yang Ikhwan dengan Adam ni pun percaya gak yang ni camp kepimpinan tu, sebab ada aku, Adam dengan Apip masa tu. Sebab kita tiga yang pengawas. Lepas tu kita tiga ni memang orang yang dipercaya kat sekolah macam tu lah. Sebab tu yang Ikhwan dengan Adam ni join sekali, sebab dia nampak nama kita orang kan. Dia tak perasan ada nama Rivaldo dengan Adan masa tu kan. So dia pun join camp ni yang sebenarnya camp budak jahat, bukan camp kepimpinan pengawas masa tu. Sebelum kita orang dibawa ke tempat perkhemahan tu, kita orang dibawa pergi dekat pusat jagaan orang tua. Kat situ kita orang tengok suasana kat situ memang, wih, sedih lah kat situ. Benda paling seram masa kat situ kan, masa dia suruh kita orang pergi kat bilik ke bilik. Sebab kat situ dia macam ada bilik yang ni. Masa kita masuk tu memang tengok keadaan kat situ memang sedih lah. Sebelum kita orang balik tu, dia ada bagi ceramah tau. Ceramah pasal dadah. Lepas tu tiba-tiba kan dia cakap, saya tahu kamu semua ni hisap dadah. Aku macam serius lah. Sebab ya kita orang tak tahu apa-apa, tiba-tiba macam tu kan. Tiba cakap kena tunggu hisap dadah kan. Itu macam wah, macam tu lah. Lepas kita orang pulang daripada pusat jagaan orang tua tu dalam pukul 12 lebih tak silap. Lepas tu kita orang bertolak pergi solat Jumaat. Sebab masa tu hari Jumaat masa kita bertolak tu. Lepas habis solat Jumaat pun, kita orang pergilah ke tapak perkhemahan tu. Kat sana kita orang disambut oleh jurulatih kita orang. Masa tu jurulatih tu kita orang panggil dia Atuk. Sampai sana kita orang ada dua dom. Kita orang dibagikan kepada dom A dengan dom B. Dom B aku Adam, Mukris dengan Ikhwan. Ikhwan tak silap sekali kot. Tu dom A pula ada Apip, Adam, Rivaldo, Adan. Lepas kita orang dah letak barang semua tu, kita orang pergilah kumpul kat Dewan. Selalunya macam kau pergi camp mana-mana kan, first kali dia akan buat ice breaking, iaitu dia akan kenal antara satu sama lain. Aku ada kenal seorang ni, nama dia Hari-Hari. Dia dulu pernah sekolah kat Andalas Gap, tapi dia kena buang. Tak silap dia masuk Raja Mahadi kot. Masih jumpa tu, yang peliknya perangai dia memang perangai dia memang dah matang lah masa tu. Dia dah tak ada, dah tak nakal macam dulu lah. Okay, masa ice breaking tu, diorang cerita lah apa kes jenayah yang diorang pernah buat. Ada yang pernah gaduh kat sekolah, ada yang pernah curi motor. Banyak lagi lah kat situ. Yang aku ingat sampai sekarang ni nama dia Pian. Dia memang bela lah masa kat camp. Ada satu aktiviti tu, kita orang jungle trekking kan. Kita kena masuk hutan tau, tapi dalam keadaan berbaris. Berbaris tu, belakang sekali tu Pian tu B3A. Dia kena cakap 30 siap. Okay dah, satu siap, 2 siap, 3 siap. Setiap kali pergi kat checkpoint, kita kena buat macam tu tau. Sebab takut orang tak cukup gapan je masuk hutan bahaya. Lepas tu dia sampai 28 siap, 29 siap, 30 tiba-tiba krik-krik. Kau tahu dia tengah buat apa? Dia macam ni. Lepas tu atuk tu, woi, macam tu dia 30 siap. Kelakar dia masa tu. Lupa nak cakap, Pian ni dia masuk dekat situ sebab tak ingat lah, sebab bapak dia ke bapak saudara dia hantar dia dengan cousin dia. Tapi cousin dia aku lupa nama dia, sebab diorang suka lepak malam-malam kan. Lepas tu diorang tak balik.
Okay, memang terus terang aku cakap dekat camp tu memang semua muka-muka gangster weh. Tapi ada seorang ni kan, okay, ni lawak sikit muka dia. Muka dia memang gangster habis masa tu. Lepas tu atuk dia cakap, kamu muka ganas, so kamu jadi penghulu. Selalu kalau kat camp kan, dia akan lantik seorang penghulu. Penghulu tu dia kena bagi koman tau. Okay, masa dia bagi koman ni kan, barang guys. Suara dia kelakar tu, macam suara tak pecah lagi macam tu lah. Kat sana memang tak ada bully-bully sebab memang dah dijaga dengan polis masa tu. So siapa yang buat hal dalam camp tu, dia akan terus bawa pergi balai. Okay, nak cakap benda yang tak best lah. Benda tak best masa mandi sebab ada yang biasa budak ni kan, budak nakal kan, diorang isap dalam tandas. Aku tak boleh bau rokok sebab tak tahan. Diorang isap dalam tu. So masa mandi tu memang kuat lah bau. Tapi saya memang patutnya waktu awal-awal tu dia atuk tu dah cakap okay, kalau siapa ada bawa rokok, vape semua tolong keluarkan, handphone semua keluarkan. Okay, tapi tak tahu macam mana boleh terlepas. Ada juga Okay, dekat sana kita orang diajar untuk membentuk balik kita orang punya jati diri. Sebenarnya diorang tak jahat pun sebenarnya. Diorang cuma budak nakal yang tersakiti. Diorang tak ada pendirian diorang lah. Diorang macam tak tahu apa yang diorang buat ni salah ke tak. Diorang tak berfikir secara mendalam. Okay, ada waktu malam tu, bukan malam, pagi. Lepas solat subuh, kita orang kena buat tazkirah tau kat surau. Masa tazkirah ni kita orang kena bagi tahu 3 benda. Setiap seorang kena keluar. Kita orang kena bagi tahu nama kita orang, lepas tu kesalahan yang kita orang pernah buat, lepas tu kena bagi tahu pengajaran. Aku bedal je masa tu. Lepas tu ada yang cerita yang dia pernah aku tak nak bagi tahu sebab aib ke, aku tak tahu. Tapi tak apa, aku simpan dia punya ni. Okay, masa camp tu ada 2 aktiviti yang aku suka, iaitu first ada water rafting, tak silap nama dia. Kita kena buat boat daripada bahan pakai. Lepas kita orang kena bawa pergi satu tasik. Lepas tu boat aku alhamdulillah tak sampai. Sebab apa tak sampai? Sebab boat kita orang pecah masa kat tengah-tengah tu. Masa dekat, okay, kita orang ada macam laluan lah. Kita kena dayung ikut laluan sampai pergi satu pulau tu. Lepas tu masa kat tengah-tengah tu kan, aduh, boleh pula tercabut tong tu kan. Tercabut bom, barai terus boat. Dah sampai kat pulau tu, kita orang betulkan balik boat tu. Okay, sebelum boat tu betul, kita orang dipecahkan kepada berapa kumpulan tak silap kan. Yang tak best kumpulan aku dapat seorang budak ni, memang annoying tu budak ni. Sebab dia annoying, dia tak apa nak cakap. Dia jenis banyak cakap. Lepas tu dia cakap benda yang tak benda tak faedah. Masa kita tengah buat tu, dia memang banyak cakap lah. Buat Adam memang dah naik angin lah masa tu. Adam dah maki-maki lah budak. Kesian budak tu. Masa Adam memang dah tak tahan lah marah dia. Dia terus, kau ni buat betul lah. Ni kan rakit pecah kat tu. Kau agak yang ni nangis. Tapi budak tu memang annoying dia. Tak boleh buat bincang. Okay, lepas kita orang dah sampai kat pulau tu, kita orang pun atuk tu pun dia bagi kita orang peluang untuk berenang kan. Macam mandi-mandi kat tasik situ. Lepas tu kita sebab kita orang pakai life jacket kan, so kita orang terjun memang dalam lah tasik tu. Dia tasik setempat, tapi dia dalam. Lepas tu kita orang pun berenang sampai tengah tu. Masa nak patah balik tu, memang penat lah. Okay, aktiviti yang kedua yang best masa tu, water floating tak silap, macam air sungai. Air sungai tu kita orang kena masuk dalam tu pakai life jacket kan. Kita kena pegang, tak pakai life jacket tak silap. Pakai. Kita kena pegang tangan kan. Kita orang dah pegang tangan. Lepas tu kita orang masuk dalam sungai tu, kita ikut je arah sungai tu. Tapi tim aku, kita lepas. Sebab apa? Sebab kumpulan macam tak syok lah. So kita orang lepas lagi best. Memang best lah. Apa tu? Arus tu bawa kita orang lalu. So dalam air. Yang kelakar ni Ikuan kan. Sebab atuk dah beritahu dah yang apa ni, masa dalam sungai tu, masa kena bawa arus tu, kat tepi-tepi tu ada macam ada dahan tau. So kena pandang elak lah. Ikuan dia tak perasan, terlanggar dahan tu, tenggelam. Nasib boleh timbul balik. Kalau tak timbul tu, aduh. Okay, itulah sikit sebanyak pengalaman aku pergi ke camp budak jahat ni. Kesimpulan aku nak buat adalah sebenarnya budak-budak ni dia tak jahat pun. Sebab masa kita orang pergi camp tu, ada je yang kena tipu macam kita orang, kena scam. Apa point yang aku nak cakap kat sini, kita jangan suka label orang tu jahat. Sebab orang yang pernah buat jenayah ni, dia ni tak ada pendirian yang tetap tau. Dia pendirian dia tak kuat lagi.
So kalau kau cakap dia jahat, memang dia fikir dia jahat lah. Dia tak nak berubah. Dia akan anggap orang dah cakap aku jahat, aku jahat lah ni. So dia tak, niat dia untuk berubah memang tak ada. Sebab orang dah label dia jahat. Sebab itulah kita jangan pernah label orang jahat. Kita support dia. Dia nak berubah, kita support dia. Kita tolong dia, bagi tahu dia, okay, ni kau tak boleh buat, ni kau tak boleh buat. Bentukkan dia, bagi dia jadi lagi baik daripada sebelum ni. Okay, itu je daripada aku untuk hari ni. Assalamualaikum, bye.